Dan seterusnya penonton, kita akan berbicara berkenaan topik yang sangat menarik dan juga sangat penting khususnya dalam situasi semasa sekarang ini, iaitu berkenaan keterjaminan makanan melalui amalan makanan yang sihat. Jadi bersama saya pada kali ini adalah seorang pegawai sains pemakanan iaitu Puan Rozalina Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey Puan, selamat pagi Puan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pasca pandemik COVID-19 membuka mata kita semua untuk kita sedar betapa pentingnya aspek keterjaminan makanan. Dari sudut kementerian juga, kita di bawah kerajaan perpaduan ini diwujudkan Kementerian Pertanian dan juga keterjaminan makanan. Jadi mungkin untuk permulaannya kita rungkaikan pendefinisian keterjaminan makanan terlebih dahulu. Okey, terima kasih dan selamat pagi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua masyarakat, terutamanya orang Islam yang sedang berpuasa, ya. Kita dah minggu kedua sebenarnya. Okey, berbalik kepada persoalan tadi, apakah yang kita maksudkan dengan definisi keterjaminan makanan? Okey, berdasarkan FAO, keterjaminan makanan merupakan apabila sesuatu individu ataupun kita kata semua orang mempunyai akses kepada makanan yang sihat, selamat, bersih pada bila-bila masa, akses secara fizikal, sosial ataupun ekonomi. Dan makanan tersebut juga perlulah memenuhi pemakanan harian bagi membolehkan individu itu melakukan kerja harian mereka. Jadi kita ada 4 dimensi, Munawar, untuk kita punya keterjaminan makanan ni. Yang pertama sekali adalah availability, accessibility, utilization, dan juga yang terakhir adalah stability ataupun kita kata sustainability. Jadi keempat-empat dimensi ini actually dia indikator berbeza, cara penilaian berbeza dan juga dia punya interpretasi berbeza. Kita tidak akan kupas keempat-empat dimensi pada hari inilah. Kita akan fokus kepada utilisasi ataupun human consumption ataupun kita kata penggunaan makanan itu sendiri. Okey, bila kita menyentuh berkenaan keterjaminan makanan melalui amalan makanan yang sihat ini, bagaimana kita boleh rungkaikan, kita boleh perkaitkan antara kedua-duanya, khususnya kita memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan pemakanan yang seimbang dalam hal ini, Doktor? Baiklah. Okey, apabila kita lihat sekuriti makanan ataupun kita kata keterjaminan makanan, ia boleh berlaku sama ada di peringkat individu, populasi ataupun household. Okey, jadi apabila individu ataupun household itu dikatakan tidak mempunyai keterjaminan makanan, mereka punya pemakanan adalah kita katakan tidak sihat, ya. Mereka tidak mampu akses kepada makanan yang lebih sihat. Jadi apa yang mereka buat ataupun apa yang mereka beradaptasi apabila berhadapan dengan kita kata tiada jaminan makanan ini, mereka akan lebih cenderung untuk memilih makanan yang kita kata boleh mengenyangkan tetapi pada masa yang sama boleh memberi amount yang banyak dengan harga yang murah. Yang itu kita dapat lihat dari segi mereka yang tidak mempunyai tiada jaminan makanan. Dan keadaan ini sebenarnya menyebabkan peningkatan pengambilan makanan yang tinggi kandungan tenaga tetapi rendah nilai pemakanan, kurang fiber tetapi tinggi kandungan garam, gula dan juga lemak. Yang itu kita dapat lihat. Dan mereka juga kebanyakannya akan cuba mengurangkan penggunaan makanan, iaitu dengan cara skipping meal, dan satu lagi mereka juga akan mengurangkan saiz porsi makanan tersebut. Dan ini akan memberi impak kepada household yang lain, maksudnya ahli keluarga yang lain, terutamanya mereka yang vulnerable seperti warga emas dan juga kanak-kanak lah. Itu yang kita lihat secara general, iaitu yang kita katakan sebagai coping strategy, food related coping strategy. Okey, mungkin kita nak menyentuh juga secara terperinci, secara spesifiknya, apa implikasi sekiranya aspek keterjaminan makanan ini diabaikan, tidak dilaksanakan, khususnya mungkin implikasi kepada individu, masyarakat maupun negara? Okey, terima kasih Munawar. Apa yang Munawar persoalkan itu adalah dari segi aspek kesihatan, ya. Kita lihat bila seseorang individu ataupun isi rumah tiada ketiadaan jaminan makanan, mereka cenderung untuk memberi implikasi kepada kesihatan. Kita lihat dari segi bayi dan kanak-kanak sebagai contoh. Bayi dan kanak-kanak mereka mungkin akan mengalami masalah kekurangan mal pemakanan, sama ada kurang ataupun berlebihan boleh jadi. Dan pada masa yang sama mereka juga boleh mengalami masalah kekurangan mikronutrien dan kejadian-kejadian ataupun kita kata prevalent seperti stunting,
ataupun terbantut, tersusut dan kekurangan berat badan. Pada masa sama, kekurangan makronutrien saya sebutkan tadi itu adalah seperti kekurangan iron ataupun vitamin-vitamin tertentu. Ini bukan sahaja menyebabkan mereka mengalami double burden of malnutrition, tetapi mungkin juga kalau tidak bernasib baik, kita mungkin akan mengalami triple burden of malnutrition. Okey, itu di kalangan kanak-kanak. Dan bagaimana pula dengan kalangan wanita ataupun orang dewasa? Orang dewasa ataupun kalangan wanita, saya rasa tak asing lagi lah bila kita bercakap mereka terdedah kepada NCD, penyakit tidak berjangkit, diabetes, hyperlipidemia, hyperkolesterolemia, hipertensi dan sebagainya. Dan dalam kalangan wanita yang hamil, mereka mungkin kekurangan mikronutrien yang menyebabkan masalah pada kandungan mereka dan juga bayi yang bakal dilahirkan. Itu antara implikasi kepada kumpulan-kumpulan ini. Begitu juga kepada warga emas dan kumpulan rentan yang lain, sebagai contoh orang asli ataupun pelajar-pelajar di LPTA. Mereka mungkin mengalami masalah dari segi performance ataupun kualiti hidup yang semakin menurunlah. Kajian juga banyak menunjukkan bahawa tiada jaminan makanan dalam kalangan ini boleh menyebabkan performance dari segi kita kata dari segi performance pembelajaran dan juga performance dari segi kerja akan menurun, di mana semua perkara ini akan memberi kesan terutama dari segi produktiviti negara dan juga isu-isu kesihatan itu tadi akan memberi beban kepada kos perubatan dalam negara. Itu yang kita lihat secara kita kata secara spesifik mengikut populasi. Okey, bagi kita mewujudkan satu pembudayaan yang lebih sihat, bagaimana saranan ataupun inisiatif daripada pihak KKM sendiri untuk memperkasa ataupun mengadaptasi amalan pemakanan yang sihat ini sebagai salah satu tunjang yang penting dalam keterjaminan makanan ini, Puan? Okey, baik, ini adalah kita kata komponen ataupun mesej penting kita pada hari inilah. Okey, apa yang kita telah buat di pihak bahagian pemakanan ataupun di pihak Kementerian Kesihatan sendiri, kita telah banyak membangunkan atau membentuk bahan pendidikan. Seperti yang saya bawa hari ini adalah kita punya Malaysian Dietary Guideline 2020 dan juga kita punya Malaysian Food Pyramid. Malaysian Food Pyramid yang ini merupakan kita kata rujukan utama dalam negara untuk kita membentuk bahan pendidikan yang lain. Jadi secara overall, secara keseluruhan, apa yang kami galakkan adalah amalkan penyusuan susu ibu semenjak lahir daripada usia 6 bulan secara eksklusif, serta kita perlu memulakan makanan pelengkap seawal mungkin, seawal 6 bulan dan susu ibu diteruskan sehingga 2 tahun. Dan di samping itu juga kita perlu mengambil makanan berdasarkan saranan dalam piramid makanan Malaysia dan juga panduan diet Malaysia. Kena cukup. Dan seterusnya pengambilan sayur dan buah. Sayur dan buah ini adalah bertepatan ataupun selari dengan konsep suku-suku separuh. Kita lebih banyakkan pengambilan sayur dan buah berbanding dengan kumpulan makanan lain. Kurangkan pengambilan ultra processed food. Kalau boleh, sebaik-baiknya kita cuba avoid ultra processed food, dan kita perlu pastikan penyediaan makanan kita itu adalah selamat, bersih dan mementingkan kualiti. Pada masa yang sama aktif secara fizikal. Itu yang kita perlu terapkan setiap harilah. Okey. Jadi untuk kesimpulannya, mungkin ada saranan daripada pihak KKM sendiri berkenaan dengan isu ini. Bagaimana sebenarnya pembudayaan ini perlu bermula daripada rumah, diterapkan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Bagaimana? Okey, terima kasih Munawar untuk soalan tu. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa ataupun peranan masyarakat lah kita kata, pertama sekali kita perlu menyambut baiklah kita punya inisiatif daripada kerajaan, dan yang keduanya adalah seperti kita tahu penghasilan makanan adalah banyak melalui kita kata pertanian, ya. Jadi memperkasakan pertanian sama ada di peringkat komuniti ataupun peringkat rumah, saya rasa perlu digalakkan. Bermula sekarang perlu digalakkan kerana ia bukan sahaja boleh menghasilkan makanan tetapi juga boleh menjana pendapatan. Dan yang keduanya, kita perlu mengurangkan pembaziran makanan. Masa bulan Ramadan ni, bazar Ramadan dan sebagainya, mengurangkan pembaziran makanan kerana ada lagi yang lebih memerlukan di luar, dan makanan berlebihan yang tidak
kita kata diselenggara dengan baik, boleh memberi kesan yang tidak bagus kepada kita punya environment. Dan saya rasa benda ni banyak dibuat oleh pihak-pihak luar NGO, dan Kementerian sentiasa support, di mana ada setengah NGO yang akan mengumpulkan makanan-makanan yang kita kata yang masih boleh dimakan untuk diberi kepada the needy, maksudnya untuk orang yang lebih memerlukan. Sebagai contoh, mereka selain daripada bazar, mereka ada juga mengambil makanan daripada industri, daripada pasar ataupun daripada mall dan sebagainya, untuk diberikan kepada yang memerlukan. Jadi inisiatif kerajaan perlu sentiasa disambut baik oleh setiap masyarakat. InsyaAllah. Pastinya ini merupakan satu inisiatif yang penting untuk dilaksanakan, khusus yang kita memahami situasi semasa pasca pandemik. Terima kasih ucapkan kepada Puan Rozalina Ismail untuk kita membicarakan berkenaan keterjaminan makanan melalui amalan makanan sihat. Dan seterusnya penonton, kita akan bersama-sama menyaksikan bingkisan berkenaan puasa bagi golongan berisiko yang disediakan oleh penerbit Edrina Muhammad Tamrin. Jom kita saksikan.